Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita pagi edisi 4 April 2023 bersama saya Syairul Islam. Saudara, gempa bumi bermagnitud 6.2 menggegarkan utara Sumatera Indonesia. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Indonesia, insiden dilapor berlaku sekitar 10 malam waktu tempatan. Bagaimanapun, tiada ancaman tsunami dikeluarkan agensi itu. Setakat ini, Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Lumpur dan Selangor belum menerima sebarang laporan kerosakan. Sementara itu, Jabatan Meteorologi Malaysia mengesahkan perkara tersebut. Dalam laman Twitter, Met Malaysia memaklumkan tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Gegaran mungkin dirasai di Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan Johor. Dalam pada itu, penduduk Pangsapuri Pudu Impian 1 di Jalan Ceras Kuala Lumpur keluar dari kediaman mereka susulan gegaran yang dirasai akibat gempa bumi utara Sumatera. Jabatan Bomba dalam satu kenyataan memaklumkan Pusat Gerakan Operasi Kuala Lumpur menerima panggilan kecemasan pada pukul 11.13 malam mengenai gegaran susulan gempa bumi tersebut. Hasil pemantauan mendapati tiada rekahan pada bangunan Pangsapuri berkenaan dan selamat dihuni seperti biasa. Baik, pelbagai kaedah dilaksana bagi mengawal kenaikan mendadak harga barang makanan. Ia termasuk skim harga maksimum musim perayaan dan subsidi kepada penternak. Selalunya pelarasan harga di pasaran akan berlaku secara tabii berdasarkan kepada faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi pasaran, terutama bekalan dan jenis barangan tersebut. Walau bagaimanapun, dalam keadaan dan waktu tertentu, kerajaan mengambil pendekatan intervensi bagi memastikan harga tidak mencanak akibat dari reaksi terhadap pasaran, terutama terhadap barang-barang utama kegunaan majoriti rakyat Malaysia. Pemeriksaan dan pemantauan berterusan turut dilakukan bagi memastikan semua peniaga patuh arahan kerajaan. Susulan kenaikan mendadak harga tiket penerbangan setiap kali musim perayaan, Kementerian Pengangkutan bekerjasama dengan syarikat penerbangan untuk meningkatkan kapasiti dan jumlah penerbangan sedia ada. Menterinya Anthony Loke berkata itu antara usaha kerajaan merendahkan harga tiket sekaligus mengurangkan beban rakyat untuk pulang ke kampung. Justru itu, untuk musim-musim perayaan, syarikat penerbangan seperti AirAsia menawarkan yang pertamanya penerbangan tambahan dan keduanya penerbangan tambahan dengan harga tetap. Biasanya kalau pergi ke Sarawak, RM199 one way, ataupun daripada KL ke Kuching ataupun JB ke Kuching RM199. Itu telah ditawarkan semasa Tahun Baru Cina dan juga semasa Hari Raya akan datang. Jadi saya juga akan berusaha sekali lagi semasa Pesta Gawai nanti, kita akan berurusan dan juga berhubung dengan syarikat penerbangan supaya mereka juga menawarkan harga tetap untuk beberapa flights pada waktu malam. Tambang domestik. Sementara itu, syarikat penerbangan tambang rendah My Airline dijangka memperkenalkan laluan ke-9 Kota Kinabalu ke Tawau. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Rainer Teo berkata pelbagai perancangan telah dibuat bagi syarikat berada di kedudukan terbaik untuk disenaraikan. My Airline telah memeterai perjanjian untuk memajak 17 pesawat Airbus A320-200 dan merancang untuk menyewakan 20 pesawat kecil menjelang akhir 2023. Secara teknikal, syarikat itu beroperasi dengan 5 pesawat ketika ini dan mempunyai 1 pesawat tambahan. Semua sekolah diingatkan untuk tidak mengenakan sebarang bentuk bayaran tambahan dalam sumbangan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menjelaskan peraturan itu terkandung melalui surat pemakluman sumbangan Persatuan Ibu Bapa Guru pada 15 September 2021.
KPM yakin dengan peranan yang dimainkan oleh PIBG dalam memastikan kemajuan serta pembangunan murid dan sekolah serta guru, ibu bapa atau penjaga murid adalah digalakkan untuk memberi sokongan kepada PIBG dalam apa jua aktiviti yang dirancang termasuk dalam usaha mendapatkan dana untuk membantu sekolah dalam aspek pengurusan program sekolah. Kementerian Pendidikan sentiasa memantau dan memastikan sekolah mematuhi prosedur yang telah ditetapkan supaya tidak membebankan ibu bapa. Skim Rumah Pertamaku SRP harus diteruskan bagi membantu rakyat memiliki rumah pertama. Dengan pemansuhan skim tersebut pada 1 April, pembeli rumah pertama perlu menyediakan deposit 10% daripada harga hartanah yang mahu dibeli. Program Rumah Pertamaku dikabarkan nak dibatalkan. Jadi saya mohon sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, janganlah hapuskan program ini. Sepatutnya program Rumah Pertama ini harus diteruskan. Kerana hari ini rakyat memerlukan satu program untuk memiliki rumah pertama. Timbalan Menteri KPKT Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menjelaskan meskipun tanpa SRP, golongan sasaran masih boleh mendapat pinjaman sehingga 100% menerusi jaminan di bawah Skim Jaminan Kredit Perumahan SJKP. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD komited untuk terus bekerjasama dengan Bank Negara Malaysia BNM bagi membendung kes penipuan dalam sektor kewangan. Menterinya Fahmi Fazil berkata komitmen itu diperkukuh melalui pertemuan beliau bersama Governor BNM Tan Sri Nur Syamsiah Muhammad Yunus. Menerusi hantaran Facebooknya, turut menyatakan kerjasama ini akan diteruskan ke arah landscape digital yang lebih selamat. Dalam pertemuan itu, mereka turut berbincang mengenai soal unjuran ekonomi, terutamanya dalam bidang digital. Sementara itu, dalam catatan perasingan, Fahmi memaklumkan beliau turut mengadakan perbincangan dengan Persatuan Institusi Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia IBIM mengenainya kesedaran penipuan dalam talian. Antara kes penipuan dalam talian yang sering dilaporkan media ialah e-dagang atau pembelian secara dalam talian, kes pinjaman tidak wujud, pelaburan, Macau scam dan love scam. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX tidak bersetuju dengan tindakan mogok oleh doktor kontrak. Tindakan tersebut dilihat merugikan kerjaya serta boleh dikenakan tindakan undang-undang dan peraturan-peraturan di bawah Perkhidmatan Awam. Presidennya Dato' Adnan Mat berkata kumpulan terbabit tidak ada local stand untuk mengambil tindakan perusahaan seperti mogok dan sebagainya kerana mereka tidak berpersatuan. Mereka ini boleh diambil tindakan, tidak dilindungi di bawah Akta Kesihatan Kerja. Mereka boleh diambil tindakan. Bila diambil tindakan, mereka ini boleh dibuang daripada bertaraf kontrak langsung bertaraf tidak ada kerja. Permohonan bagi fasiliti sokongan akaun 2 FSA 2 KWSP akan dibuka mulai 7 April ini. Kemudahan itu membantu ahli mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan akan dilaksana dalam 2 fasa. Fasa pertama membabitkan pencarum berumur 40 tahun ke atas. Ahli yang memenuhi kriteria kelayakan boleh memohon menerusi MBSB Bank dan Bank Simpanan Nasional BSN. Manakala tarikh permohonan untuk fasa 2 melibatkan ahli berumur bawah 40 tahun akan diumumkan dalam masa terdekat. Jumlah pembiayaan maksimum ditetapkan pada RM50,000 tertakluk kepada baki akaun 2 KWSP dengan tempoh pembayaran balik sehingga 10 tahun. Kadar faedah konvensional atau kadar keuntungan Islamik yang akan dikenakan antara 4% hingga 5%. Untuk info lebih lanjut, ahli boleh layari portal khas disediakan bermula 5 April 2023.
Bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 akan dikreditkan ke akaun bank penerima berdaftar secara berperingkat mulai 5 April. Kementerian Kewangan memaklumkan pembayaran STR Fasa 2 yang melibatkan nilai 1.2 bilion ringgit itu akan disalurkan kepada 8.7 juta penerima golongan B40. Penerima STR di kawasan pedalaman termasuk Sabah dan Sarawak yang mempunyai akaun bank atau tiada akaun bank akan turut menerima pembayaran tersebut pada tarikh yang sama. Pembayaran fasa 3 dan 4 akan dilaksanakan mengikut jadual ditetapkan iaitu pada Julai dan November ini. Maklumat lanjut berkaitan pembayaran itu boleh dirujuk kepada soalan lazim di portal rasmi STR melalui pautan tertera. Cadangan saya, ada 130,000 orang miskin tegak, hardcore poor dalam negara kita. Saya katakan, pada tahun ini, kita mesti noktahkan kemiskinan tegak dalam negara ini. Gunakan agama dan mengatakan tidak ada dalam Islam program menoktahkan kemiskinan sebab Islam menggalakkan bayar zakat. Tak betul. Sebab itu saya bagi contoh Khalifah Umar Abdul Aziz. Ya. Jadi apa-apa mereka kata saya tak peduli. Arahan saya dan jemaah menteri putuskan tahun ini dengan cara apapun seluruh kementerian dan jentera kerajaan mesti mengambil langkah termasuk GLC, GLIC bantu menoktahkan kemiskinan tegar di Malaysia ini. Bersua kembali. Semua sekolah yang menjadi pusat pemindahan sementara PPS di Johor bulan lalu kembali beroperasi seperti biasa. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Johor, Nurlizah Noh, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR telah beralih kepada fizikal sejak minggu lalu. Calon-calon SPM yang terkandas juga sudah selesai mengambil semua kertas peperiksaan. Kerja-kerja penambahbaikan juga akan dilaksana segera demi keselesaan pelajar. Kalau ikut proses kita sendirilah, Kerajaan Negeri Johor nak secepat yang mungkin sebab kita maklum bulan 3 adalah tarikh pelajar-pelajar dalam sesi perkesualan yang baru. Mungkin selepas raya semua penambahbaikan ini akan dapat diselesaikan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Pandu Lalu Bubur Lambuk Johor FM 2023 di Jabatan Penyiaran Johor. Hampir 20,000 pelajar sekolah dalam kawasan Tambun menerima manfaat program tuition percuma anjuran Pusat Khidmat Ahli Parlimen Tambun. Keutamaan diberi kepada pelajar daripada keluarga miskin B40 dan M40. Program dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri itu menyediakan pembelajaran dalam talian menerusi laman sesawang tambuntuition.com. Matlamat utamanya membantu calon peperiksaan utama termasuk SPM. Kalau kita lihat sekarang ni kos untuk pelajaran ni agak tinggi. Kalau satu family tu kita tengok ada 3 orang anak, kalau satu subjek RM50, kalau anak dia seorang ambil 4 subjek 200, jadi untuk 3 orang anak dia telah jimat sebanyak RM600 lah. Program telah bermula pada awal sesi persekolahan lalu dan kini diteruskan ke SMK Tanjung Rambutan. Pengetuanya berterima kasih kepada Ahli Parlimen Tambun yang juga Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bahawa program ini sangat bermanfaat kepada murid-murid kami lah, khasnya di Tanjung Rambutan, di mana murid-murid kami ini memerlukanlah sangat-sangat dalam ilmu, terutamanya subjek-subjek yang perlu mereka kuasai dan seterusnya dapat mereka menduduki dalam pemeriksaan SPM. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perak lancar kaunter pandu lalu pertama di negeri itu. Pengarahnya, Muhammad Yusof Abusan berkata sistem tersebut menjadi perkhidmatan tambahan kepada perkhidmatan kaunter sedia ada.
Sejak beroperasi 1 Mac lalu, perkhidmatan kaunter pandu lalu berkenaan dilihat membantu melancarkan perkhidmatan JPJ kepada penduduk Kuala Kangsar khususnya. Hasrat penduduk tempatan kerana ada lokasi kita agak jauh. Contoh yang terdekat dari sini adalah Ipoh, Taiping dan juga Great. Jadi di sini agak di tengah-tengah. Jadi kita memikirkan bahawa kita mempunyai stesen penguatkuasaan. Kenapa tidak kita memberi servis tambahan kepada penduduk tempatan? Beliau berkata demikian pada majlis perasmian kaunter pandu lalu stesen penguatkuasa di Kuala Kangsar. Kaunter pandu lalu JPJ menyediakan perkhidmatan pembaharuan lesen kenderaan motor, pembaharuan lesen memandu Malaysia, pertukaran lesen percubaan ke lesen memandu Malaysia dan pembayaran saman terkini. Polis Terengganu menerima 5 laporan kes penipuan pakej umrah dan haji oleh 2 syarikat melibatkan kerugian lebih RM200,000. 4 laporan diterima melibatkan sebuah syarikat agensi pelancongan di negeri itu, manakala satu lagi membabitkan agensi pelancongan di Alostar Kedah. Ketua Polis Terengganu, Datuk Rohami Mak Isa berkata laporan terbaru yang diterima melibatkan kerugian mencecah RM119,000. Kita yakinlah akan terdapat lagi mangsa-mangsa yang akan tampil membuat laporan di atas syarikat yang sama. Jadi kita ingin menasihatkan orang ramai yang mana akan mengadakan ataupun akan mengerjakan umrah supaya lebih berhati-hati terhadap syarikat-syarikat yang menawarkan pelbagai pakej yang menarik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berbuka puasa bersama barisan Kabinet serta Ahli Dewan Rakyat dan Ahli Dewan Negara di Seri Perdana. Majlis dihadiri kira-kira 1,000 tetamu turut disertai isteri Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Dr. Wan Ismail, Menteri Besar, Ketua Menteri dan Duta Asing. Antara yang hadir ialah Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof serta Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil. Turut hadir Yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Johari Abdul, Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Rais Yatim, Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Majlis serikan dengan kehadiran anak yatim dari Sekolah Tahfiz dan Asrama Anak Yatim Angkatan Tentera Malaysia. Sultan Selangor berkenan berangkat ke majlis berbuka puasa bersama rakyat Kuala Langat di Masjid Ar-Rahmah Kuala Langat. Keberangkatan Sultan Sharafuddin Idris Shah diiringi Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Baginda turut berkenan merasmikan Masjid Ar-Rahmah yang mula beroperasi pada 5 Disember 2020 dengan kapasiti 3,000 jemaah. Baginda berdua menunaikan solat maghrib, isyak dan solat sunat tarawih bersama asnaf dan rakyat Kuala Langat di masjid berkenaan. Majlis dihadiri Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari dan Esko Hal Ehwal Agama Islam Selangor Muhammad Zawawi Ahmad Mugni. Stesen radio KLFM meneruskan jelajah Ramadan RTM 2023 dengan mengimarahkan dan menyantuni anak-anak yatim dan asnaf serta jemaah masjid. Kali ini, Masjid Jami' Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur menjadi pilihan dengan kerjasama Pusat Pungutan Zakat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur PPZ Mawib. Menerusi program ini, seramai 30 anak-anak yatim dan asnaf menerima sumbangan wang tunai dan juadah berbuka puasa. Program ini adalah satu sumbangan daripada pembayar zakat itu sendiri sebenarnya, yang mana sumbangan yang kita bagi kepada penerima untuk ketiga-tiga masjid, Masjid Muhammadi, Masjid Jami' dan Masjid Muaz bin Jabal merupakan sumbangan wang wakalah pembayar zakat, yang mana pemulangan semula wang zakat daripada pembayar zakat kepada asnaf itu sendiri. Tahun ini merupakan tahun ke-11 penganjuran jelajah Ramadan oleh bahagian program radio RTM yang akan disempurnakan di 77 buah masjid seluruh negara bersempena ulang tahun RTM ke-77.
Beralih ke perkembangan luar negara, kawasan bumbung bagi projek perluasan Masjidil Haram fasa ketiga dibuka kepada jemaah. Langkah dibuat bagi menampung peningkatan jumlah jemaah sempena Ramadan. Menurut Ketua Pejabat Presiden Hal Ehwal 2 Masjid Suci, Sheikh Abdul Rahman Al-Sudais, persiapan secukupnya telah dilaksanakan. Ini bagi memastikan pengoperasian penuh projek fasa 3 termasuk semua tingkat, bumbung dan kawasan terbuka. Sebelum ini, pejabat itu memperuntukkan beberapa kawasan solat khas mengikut kategori jemaah. Antaranya ruang tertentu untuk jemaah berkeperluan khas dan golongan wanita lanjut usia. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya perbuatan keji pembakaran kitab suci Al-Quran di Denmark pada 24 dan 31 Mac lalu. Perbuatan melampau itu tidak boleh diterima sama sekali, terutama ketika umat Islam sedang menjalani ibadah puasa. Wisma Putra dalam satu kenyataan memaklumkan Malaysia menyeru Denmark untuk mengambil tindakan tegas ke atas pelaku terlibat dan tidak menganggap tindakan keji itu sebagai kebebasan bersuara. Malaysia turut menggesa masyarakat antarabangsa berusaha sebaik mungkin memastikan kitab suci agama dihormati dan dilindungi sepenuhnya. Tindakan signifikan untuk memerangi Islamofobia juga perlu diambil selain menggalakkan kehidupan yang harmoni dalam kalangan rakyat berbeza agama selaras dengan hak asasi manusia. Tentera Laut Korea Selatan, Amerika Syarikat dan Jepun akan menjalankan latihan anti kapal selam selama 2 hari. Ini bagi memantapkan kemampuan melawan keupayaan nuklear dan peluru berpandu milik Korea Utara. Latihan bakal dilaksanakan di perairan antarabangsa berhampiran Pulau Jeju di selatan Korea Selatan. Ia membabitkan aset ke kapal induk penyerang Amerika diketuai USS Nimitz yang tiba di Bandar Busan minggu lalu. Sesi latihan trilateral itu dilaksanakan susulan ikrar Korea Utara bagi menambah lebih banyak bahan nuklear untuk persenjataan. Kementerian Pertahanan Korea Selatan memaklumkan latihan minggu ini akan menggunakan sasaran perang gerila anti kapal selam bagi menambah baik keupayaan memusnahkan ancaman dalam air oleh Korea Utara. Kali terakhir ketiga-tiga negara itu menjalankan latihan anti kapal selam trilateral adalah pada September tahun lalu. Kerajaan Itali berhasrat untuk mengharamkan penggunaan bahasa Inggeris dalam urusan rasmi. Draft undang-undang yang dikemuka mencadangkan denda sehingga €100,000 kepada mereka yang melanggar peraturan baru itu. Perkara itu diusul Ahli Parlimen Fabio Rampelli. Dakwanya, bahasa Inggeris telah menyusup ke dalam bahasa Itali. Justru undang-undang itu wajar diperkenal bagi mengenakan hukuman ke atas penggunaan mana-mana bahasa asing lain dalam komunikasi rasmi. Ia juga bertujuan melindungi dan menggalakkan penggunaan bahasa Itali. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40. Penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan. Berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Beralih ke sukan. Bagi meningkatkan kualiti kepakaran perubatan sukan negara, Kementerian Kesihatan KKM dan Institut Sukan Negara ISN telah menandatangani memorandum persefahaman MOU yang disempurnakan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dan Ketua Pegawai Eksekutif ISN Ahmad Faizal Mat Ramli. KKM dalam satu kenyataan menyebut kedua-dua pihak sebelum ini telah menjalankan beberapa kerjasama secara langsung dan tidak langsung. Justru MOU itu dijangka memperkasakan lagi kerjasama tersebut dari aspek perkhidmatan, latihan, penyelidikan serta penerbitan dalam bidang perubatan sukan negara. Ini termasuk mengukuhkan penglibatan dan peranan ISN dan KKM sebagai sumber rujukan utama dalam bidang perubatan sukan dalam sebarang aktiviti, acara atau kejohanan yang diadakan. KKM dan ISN
PSN juga akan bertindak sebagai pusat rujukan dan latihan kepakaran perubatan sukan utama selain mempergiatkan perkongsian kepakaran penyelidikan bagi tujuan pembangunan perubatan dan sains sukan. Persatuan Badminton Malaysia BAM terus memberi fokus terhadap fasa pembangunan bagi melahirkan pemain perseorangan wanita berkualiti. Ketua Pegawai Eksekutif Akademi Badminton Malaysia ABM, Michelle Chai memaklumkan ketika ini seramai 5 pemain berusia 16 hingga 20 tahun berada di dalam program berkenaan. Jadi kita tahun ni kita memang hala tuju kita memang kita nak start dari mula lah. So saya rasa dari kalau kita tengok the women singles, kita memang tumpukan perhatian lebih kepada pembangunan pemain-pemain rather than result lah at the moment. Antara pemain berkenaan adalah Kaylet Shana yang kembali menyertai BAM semula pada bulan lepas. Selain itu, juga ada pemain yang kini di bawah kendalian pengarah pembangunan remaja BAM, Datuk Misbun Siddiq. Kejohanan terjun kumpulan umur jemputan 2023 berlangsung di Pusat Akuatik Bukit Jalil mampu jadi persediaan terbaik atlet muda sebelum kesukan SEA Kemboja Mei ini. Perkara itu disuarakan Ratu Terjun Negara Datuk Pandalila Rinong. Bagi penerjun kelahiran Sarawak itu, pendedahan sebegini amat penting buat atlet remaja Alicia Rania Abriel Rajagopal yang pertama kali menyertai kejohanan antarabangsa tahun ini. Saya rasa pertandingan ni memang bagus untuk dia lah, supaya dia boleh tahu masa latihan dengan pertandingan punya badan macam mana, feeling macam mana, sebab latihan dengan pertandingan tak sama. Bagi Alicia, walaupun akui sedikit gemetar, dia tetap akan cuba berikan aksi terbaik di Kemboja nanti. Adalah target saya dalam sukan SEA tu gol lah. Tapi apa yang saya nak, betul-betul yang saya nak, saya just nak buat yang baik. Terdahulu, Datuk Pandalila yang mewakili pasukan kebangsaan menepati ramalan memenangi emas acara 10 meter platform wanita, diikuti Alicia Rania pingat perak dan wakil Singapura Ong Rayen meraih gangsa. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi edisi Selasa 4 April 2023. Selamat menunaikan ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan ini dan dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM, saya Syarul Islam. Assalamualaikum, selamat beristirahat.